Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada minggu ni. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Hari ni Syawal yang keberapa ni? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Syawal yang ke-6. Okey. Jadi inilah kelas pertama kita berjumpa untuk PDPR. Hari ini kita akan fokus kepada prinsip Bernoulli. Okey, apakah dimaksudkan yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli? Pertama dia cakap ialah apabila pengaliran halaju suatu bendalih. Okey, bendalih ini sebenarnya apa? Okey, kenapa dia tak sebut cecair? Bendalih ini adalah benda yang boleh mengalir. Jadi benda yang boleh mengalir adalah cecair ataupun gas. Sebab itu dia sebut bendalih, fluid, benda yang boleh mengalir. Okey, dia kata apabila halaju suatu bendalih bertambah, okey, halaju V ini simbol untuk halaju, tekanan bendalih akan berkurang. Jadi P ini adalah simbol untuk pressure, iaitu tekanan. Jadi akan berkurang atau sebaliknya. Prinsip Bernoulli kata apabila halaju bendalih bertambah, pressure yang dihasilkan akan berkurang dan sebaliknya. Apabila halaju bendalih berkurang, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan bertambah. Jadi hubungannya adalah berkadar songsang. Satu turun, satu naik. Jadi kalau untuk di makmal, kita menggunakan tube Venturi. Okey, Venturi ni kalau awak tengok kat sini, katakan kat sini kita ada kepala pipe lah. Kat sini ada kepala pipe. Okey, ini ada kepala pipe. Kita alirkan, kita ada pipe kat sini. Okey, kita alirkan air itu mengalir. Okey, air itu mengalir lah. Jadi bila air itu mengalir, kalau awak tengok dekat sini, diameternya berbeza-beza. Ini disebut diameter. Ada X, ada Y, ada Z. Okey, diameter tube Venturi ini adalah untuk mengkaji adakah prinsip Bernoulli dinyatakan ini benar ataupun tidak. Okey, awak tengok Tube Venturi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara halaju dan tekanan bendalih. Bahagian yang tube yang lebih kecil menyebabkan air bergerak pada halaju yang lebih tinggi. Okey, kalau awak perhatikan di sini, Y ini dia punya diameternya adalah paling kecil. Okey. Apabila diameternya paling kecil, apa akan jadi pada halaju cecair ini? Okey, halaju akan jadi tinggi. Okey. Bila halaju tinggi, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Okey. Okey, ini jadi awak tengok. Okey, ini diameter paling rendah. Okey, kemudian kalau awak tengok diameter kedua-dua kat sini adalah sama. Okey, ini dengan ni diameternya adalah sama. Okey. Sekarang ni kita tengok antara Y dengan Z. Yang mana halaju cecair yang mengalir lebih tinggi. Okey, awak ibaratlah ini sebagai tool. Okey, ini ibarat pada tool. Katakan ini air mengalir, kereta mengalir. Okey, kereta ni nak pergi, katakan Y ni kita anggap sebagai analogi dia tool. Bila tool, kereta itu akan perlahan, betul tak? Sebab awak nak bayar tool. Okey, jadi ini perlahan. Okey. Ibaratlah kita nak faham analogi dia. Okey, ini seolah-olah awak keluar tool. Okey. Awak keluar tool. Okey, awak keluar. Okey, awak keluar tool, yang ni A ni macam masuk tool. Okey. Masuk dengan keluar tool, kalau awak bawa kereta, yang mana lebih laju? Masuk tool ke keluar tool? Cuba jawab. Komen sikit pada ruang chat tu. Mestilah pada keluar tool, betul tak? Ini analogi supaya awak nampak. Jadi kat sini, V dekat sini, keluar. Semua bagus. Yang komen tu bagus. Maksudnya awak elite apa yang cikgu ajar. Jadi kat sini, V kat sini adalah sederhana. Cikgu buat V ni, buat simbol macam ni, V ni sederhana. Okey, sederhana. Yang ni V kat sini paling rendah. Okey. Jadi kat sini kita tahu dah. Dekat sini kita ada 3 jenis kelajuan yang berbeza. Yang paling tinggi pada Y sebab dia punya diameternya adalah rendah.
Kemudian sederhana pada Z, paling rendah adalah pada X. Okey, awak dah tahu V. Sekarang ni awak tengok pressure. Jadi kalau kat sini, pressure kat sini paling V-nya paling rendah, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi paling tinggi. Cikgu buat simbol macam tu, maksudnya dekat atas tu paling tinggi ya. Sederhana macam tu. Paling rendah macam ni. Sebab kita nampak dia ada 3 je. Rendah, sederhana dengan tinggi. Okey, ini kita lulus. Okey, ini lulus. Okey, ini V sederhana. Sederhana cikgu buat simbol macam ni. Bukan nak erase je, sederhana. Jadi pressure pun sederhana. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dah. Dekat sini ada tekanan apa? Dekat sini. Sini ada tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera. Dekat sini pun ada tekanan atmosfera. Dekat sini pun ada tekanan atmosfera. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai atmospheric pressure. Jadi atmospheric pressure ni dia akan tolak benda ni. Okey. Disebabkan dekat sini, pressure dekat sini paling tinggi. Okey. Pressure-nya paling tinggi. Apa akan jadi pada pada air ni? Air ni sebabkan dia pressure-nya paling tinggi, maka dia tolak air ni paling tinggi. Sebab apa paling tinggi? Sebab di sini ada pressure yang dihasilkan pada X ni adalah paling tinggi. Jadi dia boleh air tu naik ke atas paling tinggi. Okey. Kat sini sebabkan pressure-nya kat sini rendah, air ni akan naik pada paling kecil. Okey. Dekat sini sebabkan pressure-nya paling sederhana, maka dia antara X dengan Y. Itulah dia prinsip Bernoulli. Jadi kalau pressure tinggi kat X ni, jadi dia naik paling ke atas lah, paling tinggi. Y tu sederhana, bila Y tu paling rendah, jadi paling rendah dia naik sedikit saja sebab tekanan yang dihasilkan adalah rendah. So manakala untuk Z tu sederhana, jadi dia antara tu dua tu. Okey, jelas ya? Itulah kita nak menunjukkan kat sini hubungan di antara halaju dengan pressure ataupun tekanan. Okey, daya angkat. Macam mana wujud daya angkat? Okey, daya angkat ini wujud pertama apabila terdapat perbezaan tekanan. Contoh kat sini pressure tinggi. Kat sini pressure rendah. Kat sini terdapat perbezaan tekanan. Bila terdapat perbezaan tekanan akan wujud daya tolakan ataupun daya angkat. Daya tolakan ni arah mana? Dia daripada arah tinggi kepada arah rendah. Tak kisah sama ada daya tolakan ataupun daya angkat. Okey, sebab wujudnya perbezaan tekanan. Itu awak kena tahu. Contoh kat sini ya. Macam mana? Kita tengok yang kes yang bola pingpong ni. Bola pingpong ni, awak tengok betul-betul ya. Yang pertama, kita mesti mengalirkan udara tu pada halaju yang tinggi. Okey, kita mengalir udara ni tinggi, kita mengalirkan. Okey. Kalau awak perhatikan kat sini, dekat sini apa akan jadi pada diameter dia? D tu simbol untuk diameter. Tinggi ke rendah? Okey, ada dua tekanan, ada dua diameter. Okey. Diameter sini adalah rendah. Apabila diameter rendah, apa akan jadi pada halaju? Halaju akan jadi tinggi. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Okey. Dekat sini pada F ni, apa akan jadi pada diameter? Diameter ni yang cikgu lukis nak panah merah ni. Diameternya adalah tinggi. Apa akan jadi pada halaju udara yang mengalir? Halaju udara yang mengalir adalah rendah ke tinggi? Sebab diameternya besar. Halajunya adalah rendah. Apa akan jadi pada pressure? Pressure yang dihasilkan oleh udara yang mengalir tu, pressure-nya adalah tinggi. Okey, awak nampak? Bagus. Cikgu dah tahu awak nampak. Sekarang ni kalau awak perhatikan di sini ialah terdapat dua pressure yang berbeza. Satu pressure tinggi, satu pressure rendah.
Awak nampak? Bila wujudnya pressure, akan wujud apa? Daya angkat ataupun daya tolakkan. Jadi kat sini, jadi arahnya adalah arah menuju daripada tinggi kepada arah rendah. Jadi awak tengok daya angkat. Jadi bola pingpong tu, dia berpusing kat situ sebab ada wujud daya tu kat bawah. Jadi bola pingpong tu macam tu. Dia tak jatuh sebab daya angkat tu kat atas. Tak percaya nanti awak buat kat rumah. Benda ni betul ya, tak tipu. Nanti awak carilah sendiri, awak buat di rumah. Patut logik. Kalau ikut logik, bola udara tu daripada atas ke bawah kan. Bola pingpong je tu mestilah bola pingpong turun ke bawah, tapi bola pingpong tu boleh macam tu. Itulah keistimewaan fizik. Okey, awak buatlah benda ni kat rumah. Hari raya ni banyak kan, cuti sebulan. Okey. Okey, kalau ini aerofoil. Aerofoil ni bukan aerodinamik ya. Awak jangan confuse pula. Aerodinamik adalah satu bentuk, reka bentuk untuk mengurangkan rintangan udara. Itu aerodinamik. Aerofoil ni, reka bentuk ni dipanggil sebagai aerofoil. Aerofoil ni kat mana awak jumpa? Agak-agak rasa aerofoil ni kat mana awak jumpa? Rasa logik lah. Aerofoil ni jumpa kat mana? Aerofoil ni awak jumpa pada sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang. Cuba awak fikir logik. Ya, awak fikir logik. Bagaimana kapal terbang itu, aeroplane tu boleh take off dengan landing. Dia ada kipas dekat atas. Tak ada kipas. Okey. Okey. Pertama, kalau awak tengok kat sini, aerofoil ini menyebabkan pertama ialah ni yang anak panah ni, ini udara ya. Anak panah ni, udara pada bahagian atas ini akan mengalir pada halaju yang tinggi. Ni udara yang atas ni, yang cikgu lukis ni. Udara ni, aerofoil ni menyebabkan udara di atas aerofoil ni, dia punya halaju udara akan jadi tinggi. Apa akan jadi pada pressure udara? Pressure udara akan jadi rendah. Ini prinsip Bernoulli cakap. Prinsip Bernoulli kata dia adalah berkadar songsang. Okey, itu awak kena tahu. Kat bawah ni udara ni mengalir. Dekat sini adalah yang cikgu lukis ni. Ni udara. Jadi kat sini halaju udara adalah rendah. Bila halaju udara rendah, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi tinggi. Awak perhatikan kat sini. Kat sini ada dua. Satu pressure tinggi, satu pressure rendah. Akan wujud apa? Akan wujud daya tolakkan. Jadi tolakan tu ke atas lah. Jadi kapal terbang itu sebabkan dia wujud daya tolakan, jadi kapal terbang tu boleh ke atas. Betul? Boleh faham? Nampak? Kalau awak tak percaya, awak tiup kertas ni. Okey, awak tiup kertas. Okey, cikgu cuba buat. Sekejap cikgu tiup kertas. Okey, bila cikgu tiup dekat sini, udara halaju kat sini tinggi. Pressure kat sini akan jadi rendah. Halaju dekat bawah ni rendah. Pressure akan jadi tinggi. Sebab itu kalau cikgu tiup ya, awak tengok ya. Awak nampak cikgu tiup ni? Nampak tak? Logik tak? Dia ni ke atas kan? Kalau ikut kan, kalau cikgu turun ke bawah, mesti dia turun ke bawah macam ni. Tapi bila cikgu tiup, cuba buat. Nampak? Kan? Nampak? Itulah prinsip Bernoulli ya. Kalau ikut logik, kalau awak tiup benda ni, udara kat sini mesti tolak ke atas ke bawah, tapi dia jadi ke atas. Inilah prinsip Bernoulli. Okey, jadi ya, style lah fizik ni. Mesti dapat apply fizik ya. Cikgu dah ajar awak prinsip Bernoulli ni. Okey. Yang ini apa ni? Ini pada kereta lumba. Kereta lumba dia macam ni. Kereta lumba ni kalau awak perhatikan, ini track kan, track, ini kereta. Okay, ini kereta. Lawa kereta cikgu ni. Kat atas ni dia ada spoiler. Awak tengok dia ada spoiler, dalam bahasa Inggeris dia sebut spoiler. Spoiler ni dia nak kereta ni bergerak pada halaju yang tinggi.
Kan? Sebab race car kan. Jadi dia nak daya ni, ada satu lagi daya tolak ke bawah. Okay, force ni tolak ke bawah supaya kereta tu tak terangkat macam tu, ataupun kereta tu akan race macam tu saja. Jadi macam mana nak dapatkan daya tolakan ke bawah tu, ataupun daya ke bawah tu. Okay, ini yang jurulukis ni, ini berada pada belakang kereta tu. Okay, bila kereta itu bergerak, okay, bahagian atas ni hal lajunya rendah. Okay, bila hal laju rendah, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi tinggi. Di dua tu awak kena tahu. Okay, bawah ni hal laju udara tinggi. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Awak perhatikan kat sini. Kat sini satu pressure tinggi, di sini ada satu pressure rendah. Akan wujud apa? Akan wujud daya tolakan. Daya tolakan. Jadi memanglah kita nak daya tolakan, tolak kereta tu ke bawah supaya kereta tu tak terangkat lah. Kereta tu akan bergerak lurus macam tu. Okey, boleh. Yang ayat ni awak baca sendiri lah. Aku tak baca satu persatu. Itulah cara dia. Okey, Bunsen burner. Awak tengok Bunsen burner ni, awak fikir logik. Macam mana gas ni, gas ni daripada sumber gas lah. Okey, bila gas ni mengalir dari sini-sini, awak tengok kat sini. Dekat sini, apa akan jadi pada diameter dia? Diameter pada corong Bunsen burner itu, diameternya rendah kan? Sebab kat sini, bila diameternya rendah, apa akan jadi pada hal laju gas kat sini? Hal laju gas akan jadi tinggi. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Okey. Kemudian dekat sini ada tekanan apa? Dekat sini ada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera tinggi. Okey. Sini atmosfera tinggi, sini tekanan adalah rendah. Apa akan jadi? Akan wujud daya tolakan. Okey. Jadi sebab itulah udara boleh masuk. Jadi bila gas berjumpa dengan udara, akan terasalah pembakaran. Boleh? Jelas. Sebab itulah dibuat Bunsen burner itu kecil supaya hal laju udara yang mengalir tinggi, pressure rendah. Jadi pressure rendah dekat luar ni, tekanan atmosfera tinggi. Tekanan atmosfera tinggi, kemudian tekanan atmosfera tinggi, kat dalam tu rendah, jadi wujud daya tolakan, jadi udara pun boleh masuk. Okey, boleh? Jelas? Jelas, awak komen sikit pada ruang chat. Itulah bagaimana Bunsen burner berfungsi. Ke baru tahu sebelum ni? Sebelum ni tak tahu apa? Macam mana Bunsen burner tu boleh berfungsi? Boleh ni apa ni? Boleh. Okey, bagus. Yang komen tu nampak awak fokus lah apa yang cikgu ajar kan. Okey, yang tak komen tu yang cikgu risau. Cikgu tak tahu dia fokus kat kelas ke tak kelas ke, cikgu tak tahu. Kan, itu atas awak lah. Tapi juga harap awak fokus lah. Bukan senang nak buat benda ni kan. Dengan green screennya, dengan screen kat belakangnya. Ini ambil masa set up lah. Okey, sepakan bola melengkung. Awak tahu kan apa permainan bola sepak tu? Faiz apa? Cikgu pun tak tahulah Faiz apa yang dapat award tu. Anugerah apa, Puskas kan. Yang dapat bola tu dia melencong macam tu. Kan, dia sepak bola tu, dia melencong. Okey. Pertama, bola tu kena berputar. Faiz Subri, ya betul lah, Faiz Subri. Dapat anugerah Puskas kan. Faiz Subri. Bola tu dia ambil free kick daripada center je aku rasa. Boleh bola tu dia boleh melencong macam tu, masuk pada gol, dalam gol, dalam gol post kat situ. Okey, pertama, bola ni bila awak sepak bola itu akan berputar lah. Itu pertama, bola itu akan berputar. Okey, berputar ikut langkis ini, dia berputar pada lawan jam.
anti clockwise. Okey, itu satu. Kedua, akan ada pengaliran udara. Ni yang awak tengok kat sini. Ni udara mengalir lah. Dia mesti ada bantuan udara. Ni udara mengalir. Okey, bawah ni pun udara. Kalau awak perhatikan kat sini, okey, anak panah sini awak tengok dia bertentangan, betul tak? Sebab bola tu bergerak ke kiri, yang udara tu bergerak ke kanan. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan. Awak rasa pada X tu laju udara tu rendah ke tinggi? Fikir logik. Satu ke kanan, satu ke kiri. Fikir logik. Jadi kat sini, kalau awak perhatikan kat sini, lajunya sebab kat sini sebab arah bertentangan kan. Bola ke kiri, udara ke kanan. Jadi laju dekat sini akan jadi rendah. Itu fikir logik lah. Kadang-kadang fizik ni kena logik juga. Okey. Kat bawah ni, kalau awak tengok bawah ni sini. Okey, sini. Okey. Bola pusing ke kiri. Udara pun ke kiri. Arah sama. Jadi kalau arah sama, awak rasa apa akan jadi pada laju udara kat bawah tu? Mestilah tinggi. Sebab tinggi. Sebab arah dia sama. Betul? Sekarang ni tengok prinsip Bernoulli. Jadi kat sini, pressure kat sini akan jadi rendah. Pressure kat atas ni akan jadi tinggi. Okey. Jadi kalau pressure atas tinggi, bawah rendah, akan wujud apa? Daya tolakan. Sebab satu tinggi, satu rendah, akan wujud daya tolakan. Daya tolakan. Jadi kalau awak tengok daya tolakan tu, sebab itulah dia akan melengkung ke arah Y. Daya tu ke mana? Ke bawah. Sebab itu kalau awak bola tu, dia tolak ke bawah, dia tu dia melengkung macam tu. Melengkung ke arah. Yang Y ni. Nampak tu? Itulah sebab wujudnya daya tolakan. Perbezaan tekanan tu. Boleh faham? Tak percaya awak sepak lah. Hari ni awak boleh buat dua. Satu tiup kertas, satu awak sepak bola. Yang pertama tengok ada udara lah. Kalau ada udara ataupun angin tu, kencang awak tiup kan. Kalau dia masuk ke sungai, nasi awak lah. Kalau ke sawit sebelah tu, nasi awak ambil sendiri. Inilah konsep bagaimana bola tu boleh melengkung ke bawah. Nampak macam tu. Okey. Boleh Okey. Ni. Awak baca sikit ni. Macam mana bila ribut, bumbung tu boleh terangkat? Logik tak? Memang logik kan? Siapa kata tak logik? Tapi dalam konsep awak ni, awak belajar kan? Macam mana bumbung tu, yang cikgu nak, macam mana bumbung tu boleh terangkat? Okey, pertama, nanti awak cikgu dalam bentuk point. Apa akan jadi pada laju udara kat sini? Laju udara dekat sini akan jadi tinggi. Betul tak? Mestilah angin tiup kan? Mestilah udara tinggi. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Ini prinsip Bernoulli kata. Okey. Okey, di bawah ni, laju udara tinggi ke rendah? Mestilah rendah. Okey. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi tinggi. Nampak ni? Pressure tinggi, pressure rendah. Akan wujud apa? Daya tolakan. Jadi sebab itulah bumbung awak boleh terangkat. Sebab daripada bawah ke atas. Bumbung kat situ. Okey. Itu indahnya fizik bagaimana kita belajar fizik ni dalam kehidupan kita seharian. Okey. Yang lain tu awak buat ayat sendiri lah. Cikgu tak guna ayat, cikgu guna fakta. So dalam fizik kita banyak guna simbol. Simbol itu adalah kuantiti fizik. Kuantiti fizik itu apa sebenarnya? Kuantiti yang boleh diukur. Laju boleh ukur, pressure boleh ukur. Okey, boleh Jelas ni? Komen sikit. Pada ruang chat tu, cikgu nak tengok jelas ke tak kita ada 54 orang. Termasuk satu akaun cikgu. Komen sikit. Okey.
Okey, bagus. Yang komen jelas tu bagus lah. Maksudnya awak fokus lah pada PDPR cikgu ya. Okey. Okey, yang ini macam mana ni? Apa benda ni? Pertama, kat sini kita ada satu air lah ataupun cecair. Cecair ni kita letak dalam satu bekas. Okey, kat atas ni kita mengalirkan udara mengalir. Udara ni mengalir. Udara mengalir lah kat sini. Ni udara. Udara tu mengalir. Ni supaya awak nampak lah. Okey, jadi kalau awak tengok sini udara mengalir, dekat mana udara yang mengalir paling tinggi? Cuba awak fikir logik. Okey, fikir logik kat sini. Kalau awak tengok, ni diameter dia. Diameter yang mana yang paling kecil? Udara ni. Jadi kat sini diameter kat sini. Cuba nak panah Jadi kat sini diameter yang paling kecil. Apa akan jadi pada hal laju? Jadi kalau awak tengok sini, hal lajunya paling tinggi. Okey. Okey, ini cikgu dah lukis tadi macam tol lah, ibarat macam tol. Katakan ini tol kan. Ini tol. Jadi sekarang ni katakan cikgu buat supaya awak nampak lah. A, B, C. Okey, B kita tahu. B tu hal laju yang paling tinggi lah sebab diameternya paling kecil. Sekarang ni antara A dengan C. Nak masuk tol atau keluar tol yang lebih tinggi awak rasa? Jadi antara A dengan C mesti keluar tol kan. Jadi V kat sini, V kat sini sederhana. Cuba dah boleh V sini sederhana, V kat sini adalah paling rendah. Okey, nampak? Jadi pressure dekat sini sederhanalah. Pressure dekat sini paling tinggi. Awak kena tahu. Betul. Kat sini pressure paling rendah. Betul lah. Jadi kat sini ada 3 situasi. Sini satu pressure sederhana, sini pressure rendah, sini pressure paling tinggi. Okey. Okey, awak tengok. Okey, boleh faham Dekat sini ada tekanan apa? Dekat sini ada tekanan atmosfera. Okey, kat sini pun ada tekanan atmosfera. Dekat sini pun ada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni agak bertindak ke mana? Mestilah bertindak ke bawah, betul tak? Bertindak ke bawah. Disebabkan kat sini, pressure dekat sini paling tinggi. Pressure kat sini tinggi tau. Maka dia sebabkan sini tinggi, maka dia akan naik air tu sikit saja. Jadi pressure air tu, pressure atmosfera tolak air tu naik sikit saja. Okey. Dekat titik B ni, pressure kat sini paling rendah. Jadi pressure kat tengah, jadi tekanan atmosfera ni boleh tolak air naik paling tinggi. Macam tu. Okey, boleh faham? Dekat sini sebabkan pressure yang sederhana kan. Jadi pressure sederhana, jadi dia boleh tolak antara kedua-duanya. Dekat sini je lah. Dekat sini saja. Jadi yang merah tu sebenarnya air tu naik lah. Cikgu tak lukis warna biru, nak lukis warna biru pun boleh. Sekejap, cikgu lukis warna biru pula. Warna biru. Biru ke ni? Cikgu buat biru lah. Biru. Ni paling rendah sebab dia paling tinggi. Pressure paling tinggi dekat sini. Pressure paling rendah, jadi air tu naik paling tinggi. Kat sini adalah sederhana. Tu. Okey. Boleh? Nampak? Jelas tak ni? Itulah dia bagaimana air itu boleh naik ke atas. Okey. Tu. Okey. Baik tu cikgu harap awak jangan miss kelas cikgu ngantuk macam mana pun pukul 8.30 tu awak buka mata. Tidur awal. Kelas cikgu Halmin bukan senang nak ajar 57 orang daripada 63 ramai juga yang join. Ni. Awak pernah naik LRT tak? Tak kisah LRT ke train kan sama kan. Awak berdiri kat sini. Okey, bila awak berdiri kat sini, berdiri pula. Awak berdiri kat sini. Awak akan rasa macam dia tolak bila train tu lalu. Awak rasa macam benda tu akan nak tolak ke awak ke arah train. Betul tak? Benda ni benar berlaku. Tak kisahlah. Bas ke, ni bas lalu, awak duduk sini, bas lalu. Mesti nak ke bas. Ataupun kereta lalu, dia mesti nak kereta. Sebab apa? Okey, awak tengok Pertama,
Train ni bergerak kan. Bila train bergerak kat sini, ni train lah. Train tu bergerak. Apa akan jadi pada hal laju udara kat sini? Jadi hal laju dekat sini adalah tinggi. Itulah sebab kan. Train laju, jadi hal laju udara dekat train tu tinggi. Okey. Lepas tu, apa akan jadi pada pressure udara? Pressure udara akan jadi rendah. Okey, dekat sini, apa akan jadi pada hal laju udara? Mestilah rendah. Apa akan jadi pada pressure? Pressure udara. Pressure udara akan jadi tinggi. Bila awak berdiri kat sini, awak tengok. Sini pressure rendah. Sini pressure tinggi. Sini pressure rendah. Akan wujud apa? Akan wujud daya tolakkan. Dia tak sebutlah daya angkat. Kalau daya angkat pula kat atas pula, daya tolakkan. Jadi kalau awak berdiri kat sini, train kat sini, perak apa dia tu. Okey. Itulah dia mengapa awak berdiri train lalu, awak akan tampak ke train tu. Indahnya fizik. Jelas? Komen sikit. Faham ke tak ni? Jelas ke tak ni? Okey. Hari ni kita banyak belajar fenomena. Okey, ayat awak buat sendiri lah. Okey. Saya rasa itu saja untuk prinsip Bernoulli. Jadi cikgu harap awak boleh cikgu YouTube ni cikgu hantar buka sekolah. Cikgu akan rekod juga, tapi buka sekolah ni awak hantar. Tanya cikgu, awak hantar cikgu punya homework. Awak punya homework. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.